بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat istayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata lailah فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, kata dia, pada satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga tidur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Tuan-tuan, Ummu Salamah ni salah seorang daripada isteri Nabi. Dia kata satu malam ketika Nabi giliran di rumah dia. Nabi ni suami dia. Satu hari, dia kata pada satu malam, malam yang menjadi giliran Nabi di rumah dia, tengah-tengah tidur Nabi terjaga. Bila Nabi SAW jaga, Nabi kata subhanallah, Maha suci Allah. Madza unzila al-lailah minal fitan. Nabi kata, apakah satu fitnah yang Allah nak turunkan pada malam ini? Maksudnya, apakah satu fitnah yang Allah Subhanahu wa taala nak timpakan kepada umat dia ni? Wa madza futiha minal khazain. Nabi kata, dan apakah satu pintu perbendaharaan, pintu kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala nak buka kepada umat dia ni? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dia kata aiqizu sawahibatil hujr. Nabi kata, tolong Ustaz, pergi gerak semua pemilik bilik-bilik yang dok ada. Al-Hujr makna dia satu bilik. Al-Hujurat ada nama surah dalam Quran, surah Al-Hujurat. Itu plural. Kata jamak kepada bilik maknanya bilik-bilik. Maknanya merujuk kepada rumah-rumah yang menjadi tempat tinggal isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengah tidur, tiba-tiba Nabi terjaga. Nabi sebut subhanallah. Lepas tu Nabi kata, apalah satu fitnah Tuhan nak buat mai dekat umat aku ni. Lepas tu Nabi kata, apakah satu pintu kekayaan yang Allah nak buka kepada umat aku ni? Lepas tu Nabi kata kepada orang hadu ada ni, dia kata aiqizu sawahibatil hujr. Nabi kata, tolong siapa-siapa pergi gerak semua isteri dia duduk tidur ni, pergi gerak semua suruh bangkit.
Maksudnya ialah bangkit semayang. Farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Kata Nabi SAW, berapa ramailah orang yang di atas dunia hidup mewah. Kasiyatin fid dunya maksudnya berpakaian mewah masa di atas dunia. Wa ariyatin fil akhirah, tapi hari akhirat esok dia tak ada baju pun nak pakai. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang menjadi satu bimbang kepada Nabi SAW 1400 tahun dulu, hari ini sudah jadi kenyataan. Fitnah yang menimpa umat akhir zaman ini sangat dahsyat. Kalau dulu permusuhan berlaku antara kafir dengan Islam, tapi hari ini Islam bunuh Islam. Lagi dahsyat. Kalau dulu yang berlaku pada zaman Nabi SAW ialah puak kafir Quraisy bunuh orang yang masuk Islam, yang ikut Nabi. Tapi hari ini, apa yang jadi pada hari ini di Syria, orang Islam bunuh orang Islam. Hari ini, apa yang jadi di Mesir, orang Islam bunuh orang Islam. Nah, fitnah yang Nabi cukup takut, Nabi tengah tidur, Nabi terkejut jaga, Nabi sebut, apakah satu fitnah Tuhan nak bawa mai dekat umat aku? Hari ini kita tengok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan buka YouTube tengok pembunuhan di Syria, macam yang disebut oleh hadis Nabi SAW, kata di akhir zaman ada manusia kerana nak mempertahankan agama, kepala dia digergaji, terbelah dua. Hari ini jadi. Yang sedihnya, yang pegang gergaji mengaku Islam, yang digergaji tengkok sampai putih juga Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hadis yang kita baca tadi, Nabi bila terkejut jaga, dia sebut subhanallah. Dia sebut kata apa fitnah Tuhan nak bawa mai dekat umat dia. Dan Nabi sebut kata, apakah bentuk kekayaan yang Tuhan nak limpahkan kepada umat dia, yang akhirnya menyebabkan umat dia tinggal agama. Sebagai nak mengatasi masalah tu, cara untuk nak mengatasi masalah tu, Nabi SAW kata, aiqizu sawahibatil hujr. Pergi gerak semua hadut tidur, suruh bangkit semayang. Kita akan mai pada satu keadaan, tuan-tuan, di mana pada keadaan itu tak ada siapa boleh tolong melainkan Allah. Jaduk jadilah ni. Pagi-pagi tadi mereka bagi tahu kata tentera Mesir cuba untuk nak meranapkan keseluruhan Rafah di Mesir ini. Dia ranapkan semua sekali dengan satu tujuan saja. Apa dia? Kerana dia nak memusnahkan satu tunnel, satu laluan bawah tanah yang menjadi laluan orang Islam Mesir membantu orang Islam di Gaza. Laluan tu, laluan penting untuk nak masukkan barang, untuk nak membantu orang Islam di Gaza daripada tekanan Yahudi. Yang pergi ranapkan kawasan tu ialah orang Islam Mesir. Dahsyat. Benda yang berlaku ini, benda yang dibimbangi oleh Nabi SAW. Hari ini jadi kenyataan. Bila mai keadaan sudah jadi macam ni, tak boleh buat apa. Umat Islam ada 1.5, 1.6 bilion orang satu dunia, tak boleh buat apa. Habis kuat, boleh bangkit, lepas jemaat, berhimpun, satu orang bercakap, bakar semangat, hal lain takbir. Takat tu ya. Lagi lebih daripada tu, belarak ramai-ramai pergi berhimpun di depan kedutaan Mesir, protes, bagi tahu tak puas hati, bagi memorandum. Takat tu aja. Tapi apa yang duk jadi juga. Maknanya apa hak Nabi SAW kata, aiqizu sawahibatil hujr. Pergi gerak hak duk tidur ni bangkit.
Hak boleh tolong ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mai satu keadaan, dia mai satu tahap, kita ni jadi helpless. Kita jadi tak ada orang boleh tolong. Melainkan nak tolong kita ni Allah saja. Nak boleh kemai bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah nak tengok kita ni betul-betul solid, ikhlas dengan dia. Dia mai bantuan macam mana yang mai kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi Nabi SAW kata manusia ni farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Tapi yang kata manusia ni tak ada. Atas dunia hidup senang lenang, lupa kepada agama, lupa Allah. Di hari akhirat esok pakaian pun tidak ada. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Alqamah radhiyallahu an. Kata dia, sa'altu ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Qala qultu ya ummul mu'minin kaifa kana 'amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu shay'an min al-ayyam? قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أو كما قال hadis sahih riwayat Muslim. Daripada Alqamah radhiyallahu an, kata dia, aku pernah tanya Aisyah ummul mukminin, isteri Nabi SAW. Alqamah kata, aku tanya, ya ummul mu'minin, wahai Aisyah, kaifa kana amalu Rasulillah SAW? Alqamah tanya Aisyah, dia kata, ya Aisyah, Nabi ni, yang kata Nabi SAW ni, amal dia macam mana? Yang kata Nabi SAW ni, ibadat dia macam mana? Hal kana yakhussu syai'an min al-ayyam? Alqamah kata, adakah Nabi SAW ini satu orang manusia yang dia cari hari-hari tertentu untuk pulun ibadat? Adakah Nabi jenis tu? Adakah Nabi ni jenis manusia yang seasonal, manusia yang bermusim dalam beribadat? Adakah Nabi SAW ni satu orang manusia yang kalau bulan puasa, ibadat dia cukup hebat. Habis-habis puasa, raya sungguh dia. Macam kita. Alhamdulillah bulan puasa tu pulun bukan salah. Jangan tinggal bila habis puasa. Yang tu aja. Kalau sepanjang bulan puasa, kita tak pernah miss qabliyah subuh. Jangan lepas puasa tak buat. Jangan dalam bulan puasa, kita qiyamul lail tiap-tiap malam. Selepas puasa, tinggal langsung. Jangan dalam bulan puasa, kita tidak pernah miss witir. Jangan bila habis puasa, tidak ada witir lagi dalam hari-hari kita. Apabila Alqamah tanya Aisyah, dia kata, kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana amal, bagaimana ibadah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu syai'an min al-ayyam? Adakah Nabi ni dia buat ibadat, dia khususkan hari-hari tertentu untuk dia buat ibadat? Qalat la. Aisyah kata, tak, Nabi tak macam tu. Nabi bukan bulan puasa saja dia pulun. Nabi bukan malam Jumaat saja dia pulun. Nabi bukan tunggu hari-hari yang tertentu sahaja dia nak pulun buat ibadat. Kana amaluhu dimah. Adalah amalan Nabi SAW itu dimah. Dawam. Konsisten. Sentiasa. Nabi SAW amal ibadat dia sama. Tidak kira bulan, tidak kira hari yang tertentu. Sebaliknya Nabi SAW, dia macam tu aja dia.
Benda-benda yang dia duk habaq kat orang suruh buat, dia buat. Nabi SAW kana amaluhu dimah. Adalah amalan Nabi SAW itu konsisten, istiqamah. Wa ayyukum yastati' ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Aisyah kata, aku nak abang kat hampa satu. Yang kata Nabi SAW ni, apa hak Nabi buat tu hampa mampu buat. Dia kata. Nabi ni bukan Superman. Nabi ni, dia innama ana basharun mislukum yuhi. Aku adalah manusia biasa serupa macam hampa. Nabi kata. Nabi bukan malaikat. Nabi manusia. Macam mana kita, macam tu Nabi. Cuma Nabi dipelihara Allah. Dia maksum. Tapi dari segi tenaga, dari segi kedrat, dari segi kemampuan untuk ibadat, macam mana Nabi buat, kita boleh buat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata adalah Nabi SAW itu satu orang yang dimah, satu orang yang ibadat dia konsisten, sentiasa macam tu aja. Wa ayyukum yastati' ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Kalau Nabi boleh buat, hampa boleh buat. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Satu benda yang kita tak boleh lupa ialah pesan Nabi supaya kita selalu doa. Doa yang ma'thurah. Doa yang sabit daripada Nabi SAW. Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tiap-tiap kali lepas semayang jangan lupa. Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, tolong aku untuk mengingatimu. Minta dekat Allah, ya Allah, tolong saya supaya saya tiap saat, tiap waktu, tiap ketika ingat kepadamu, ya Allah. Wa syukrik. Tolong saya untuk jadi manusia yang berterima kasih dan bersyukur kepadamu, ya Allah. Wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya supaya saya ni dalam hal ibadat sentiasa elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian yang dikatakan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kerana itu, dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia, lamma kana al-yawm allazi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minha kullu shay'. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا أو كما قال. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, khadam Nabi 9 tahun, khadam Nabi. Nabi mai Madinah, dia kecil. Mak dia pergi jumpa Nabi, suruh Nabi ambil dia, terima dia sebagai khadam Nabi. Dia cerita, dia kata, lamma kana al-yawm allazi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Dia kata, aku walaupun masih budak-budak, tapi aku boleh ingat hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah. Hari Nabi hijrah. Nabi sampai di Madinah tu. Kan penduduk Madinah pergi di border, di sempadan Madinah, pergi bernasyid, tala'al badru alaina, telah muncul kepada kami al-badru, bulan mengambang. Anas ni dia kata, aku budak lagi, tapi aku boleh ingat benda tu. Lamma kana al-yawm, adalah pada hari allazi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, pada hari Nabi masuk Madinah tu, adha'a minha kullu syai'. Dia kata, aku boleh ingat lagi bumi Madinah ni jadi bercahaya. Dia kata adha'a, kan setengah orang buah nama anak Diyauddin, Diya daripada perkataan adha'a. Diya maksudnya cahaya memanjang. Buat nama anak Diyauddin, cahaya agama yang memancar.
Anas kata, dia kata pada hari Nabi mai ke Madinah tu, hari pertama Nabi masuk Madinah tu, aku boleh ingat lagi. Adha'a minha kullu syai'. Dia kata, terang benderang bumi Madinah ni. Segala sesuatu menjadi bercahaya. Falamma kana al-yawm allazi mata fihi. Tapi dia kata pada hari Nabi wafat. Dia kata, pada hari Nabi SAW wafat, azlama minha kullu syai'. Dirasakan Madinah ni gelap gelita. Hilang seri, hilang cahaya. Adanya Nabi itu dengan tak adanya Nabi itu ketara. Adanya Nabi itu umpama membawa cahaya. Tak ada Nabi ni umpama alam sudah gelap gelita. Macam tu sahabat rasa. وَمَا نَفَضْنَا عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْأَيْدِي حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا. Kata Anas bin Malik, belum pun sempat bersih tangan kami ni daripada tanah kubur Nabi yang kami baru kebumikan ni, hati kami sudah terasa hambar sekali. Ni nak lepas Nabi pergi ni, masuk dalam liang duk ke bumi Nabi tu, naik daripada liang tu, tanah di tangan ni, tanah kubur Nabi ni tak hilang lagi. Hati ni dah sunyi dah. Hati ni dah rasa kehilangan dah. Hati ni dah rasa tak ada dah orang hak kita. Macam tu sahabat rasa. Demikian yang kata Nabi SAW, manusia yang cukup istimewa. Istimewa dia ni dirasai oleh semua sahabat yang ada di keliling dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita ni boleh jadi macam Nabi, cukup baik. Tak boleh pun kita jadi terus sahabat Nabi, sangat-sangat baik. Tak ada pun kita jadi orang yang cintakan Nabi, sudah cukup baik. Mudah-mudahan Allah bantu kita dalam nak mencapai keinginan kita itu, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2, kita masih lagi di dalam tafsir Suratul Nahl. Surah An-Nahli. Muka surat 302. Muka surat 302. Kita dah baca dah ayat akhir kita dulu pada bulan 3 rupanya. Bulan 4 lah. Kita cerita dulu tentang apa? Cerita tentang orang Kapiang yang suka dia buat main-main. Orang Kapiang yang suka dia buat main-main dengan Nabi SAW dan suka dia buat main-main dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Itu kita baca bulan 4 dulu. Sehingga kan dalam Quran yang kita baca pada bulan itu, dia kata, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Bila ditanya kepada Kapiang Quraisy, apa yang Tuhan buat turun dekat Muhammad, sambil main-main dia kata asatirul awwalin. Cerita apa? Itu cerita dongeng dia. Punya buat main-mainnya Kapiang Quraisy ini kepada Nabi SAW, sehingga Quran yang Allah buat turun kepada Nabi itu, mereka kata asatirul awalin, cerita dongeng, mereka kata, dan mereka gelak-gelak sama-sama mereka. Kita dah baca dalam ayat 25 itu, Allah kata walaupun mereka nak kata apa juga kepada Nabi, kepada Quran, hatta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun, Tuhan kata biar pergi kat mereka, aku cuma nak tunggu kiamat aja. Tuhan kata mereka ni, mereka nak buat main-main macam mana pun, mereka nak pemain Nabi ke, mereka nak pemain Quran ke, mereka nak pemain aku, Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun, Tuhan kata biar pergi kat mereka, aku tunggu kiamat. Pasal apa? Bila mai saja hari kiamat, ini ayat 25 yang kita baca dulu. Bila mai saja kiamat, Tuhan kata, aku akan suruh mereka yang buat main-main ni bertanggungjawab di atas setiap patah perkataan mereka. Menghina Allah, menghina Nabi dan menghina Quran.
Tuhan kata jangan ingat apa yang mereka kata tu lepas macam tu saja. Bila mai aja hari kiamat, sorang-sorang aku akan minta suruh mereka bertanggungjawab di atas apa juga yang mereka pernah kata kepada Allah, apa juga yang pernah mereka kata kepada Nabi, dan apa juga yang mereka pernah kata kepada Quran. Mereka akan disuruh bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah abang benda ni dekat kita apa dia? Nak suruh hati kita ni taubat. Kadang-kadang orang kata, Ustaz, Tuhan dia tak tahu kan ni Sisi ni jahat. Marah dekat Sisi. Sisi ni bukan Chief Kelang. Sisi ni nama dia. Sisi kan orang dulu kalau di pejabat, Sisi itu short form kepada Chief Kelang. Sisi, Chief Kelang. Dia kata, ni kami punya Sisi ni. Wih, jahat lah. Dia kata, dah, dia Chief Kelang. Nama sudah Abdul Fattah As-Sisi. Apabila Morsi menang pilihan raya presiden, Morsi pecat. Jeneral tentera ada yang juga merangkap menteri pertahanan, Morsi pecat dia. Pasal apa? Tak mungkin Morsi boleh bekerja sama dengan dia sebab dia orang yang sangat taat kepada Mubarak. Pecat dia. Ambil dia ni, ambil Abdul Fattah As-Sisi. Pasal apa yang Morsi pilih dia? Sebab semasa pemerintahan Mubarak, dia ni dilihat berhaluan kiri. Dia ni dilihat sebagai satu susuk tubuh yang religius. Abdul Fattah As-Sisi ni dilihat oleh Mubarak sebagai satu orang yang religius, satu orang yang beragama kuat. Maka kerana dia dilihat macam tu, Mubarak tak suka dia. Dia biasa ditukar ke sana sini dan sebagainya. Dia dilihat sebagai satu orang yang pro kepada ikhwan muslimin. Dia bila Morsi naik, dia ada nampak inilah orang yang patut dia letak di sini. Dia menjawat jawatan tinggi di dalam tentera dan dia kelihatan warak. Kelihatan warak. Ambil dia buh bangku tu. Tengok-tengok dia jadi lebih teruk daripada ada sebelum ni. Nak buat postmortem tentang isu Mesir ni saja tuan-tuan, buat 11 kali forum pun tak habis. Tengok daripada berbagai-bagai angle apa yang berlaku ni. Berbagai-bagai angle orang boleh tengok dan kupasan boleh keluar daripada berbagai-bagai sudut. Pokok pangkalnya apa? Ini sunnatullah. Apa yang berlaku ini adalah sunnatullah. Benda yang berlaku dah dulu dan akan terus berlaku sehingga menjelang kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah tengok dah dalam tafsir yang kita baca pada bulan-bulan lepas. Sampailah ayat 26, Allah Subhanahu Wa Taala bawa mai satu cerita tentang umat dulu yang buat jahat kepada nabi-nabi mereka. Kemudian dicontohkan dia dalam surah An-Nahl ini, cerita tentang Namrud. Namrud, satu raja hebat yang cukup zalim, yang cukup kejam. Zalim dia ni sampai ke tahap apa? Dia tangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tangkap dan dia hukum bakar. Oh dahsyat. Bunuh ni satu jenayah yang cukup dahsyat. Cara bunuh itu melambangkan dahsyat yang amat sangat. Bunuh itu sudah salah besar. Tapi kalau dia ambil pistol, dia shoot betul-betul tengah kepala, sebiji peluru mati, itu pun dahsyat. Tapi dia ambil gergaji karan, dia gaji tengkuk, itu lagi dahsyat. Namrud dalam menghadapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia lempar masuk api. Dahsyat dia ni. Tiba bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kata, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat kepada Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak cukup dengan itu. Namrud tidak cukup dengan itu. Dia mai sampai satu tahap, bukan sahaja Nabi Ibrahim itu nak dimusuhi oleh dia. Dia nak memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal dia mengaku di depan rakyat dia, dia kata, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan nampak yang maha tinggi. Itu dia mai tahap cukup dahsyat. Maka dalam tafsir yang kita baca pada bulan hari itu ni,
dia buat satu sarh. Sadraha, sarh. Orang putih kata huge building, satu bangunan yang besar dan tinggi dia buat. Dan ulama-ulama tarikh, ulama sejarah kata benda ni berlaku di sebuah negeri dipanggil Babil, ataupun dalam bahasa kita Babylon. Dalam bahasa sejarah lama dan dalam bahasa tafsir dia sebut negeri itu negeri Babil. Ahli sejarah kata negeri Babil itu ialah Babylon. Apa? Lagu apa tu yang top sangat dulu ni? River Babylon apa tu? Kalau saya Ustaz Bollywood, saya menyanyi dah lagu tu. Tapi sebab tak Bollywood, maka saya tak menyanyi. Tu lagu River of Babylon tu. Ni Babylon ni punya hebatnya, rupa-rupanya dia negeri peninggalan Namrud. Dia buat satu bangunan hebat dengan foundation. Sampai dalam Quran kita baca dalam ayat yang lepas, Tuhan kata fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Satu bunyan, satu bangunan yang dibuat minal qawa'id. Qawa'id ni foundation. Yang asasnya foundation bangunan itu cukup kukuh. Dibuat satu, Namrud ni dia buat satu bangunan yang cukup besar, yang cukup tinggi, dengan mengambil kira faktor engineering, dengan mengambil kira faktor foundation al-qawaid yang cukup kukuh. Tujuan dia buat bangunan tu tak ada lain melainkan dia nak naik di puncak bangunan tu, dia nak challenge Allah dan juga penduduk langit. Dahsyat itu dunia ni. Generasi C pun lari kalau macam ni. Dia kata ni teruk lagi. Dia kata aku tak teruk macam dia ni. Allah Subhanahu wa taala kata fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id fakharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul 'azabu min haitsu la yash'urun. Dia buat bangunan yang begitu hebat, huge building, naik pergi duduk di puncak tu, duduk cari Tuhan nak lawan. Allah hantar buat main angin, puput di bahagian qawaid, di bahagian asas bangunan yang bawah tu puput tumbang, atas jatuh dalam laut. Nak lawan dengan Allah Subhanahu wa taala, begitulah akhirnya. Ayat tu kita dah baca dah, dan dalam, kalau kita baca dalam tafsir yang lebih panjang, dia cerita negeri Babil yang kata Babylon ini adalah satu-satunya negeri yang pertama sekali diwujudkan selepas daripada banjir besar zaman Nabi Nuh. Banjir zaman Nabi Nuh tu kena satu alam ni, satu dunia, satu globe ni semua tenggelam. Bila surut dari banjir tu, bandar yang pertama dibina ialah Babylon. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jemaah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa yaumal qiyamati yukhzihim." Bukan setakat orang yang menentang Allah ini, Allah binasakan mereka semasa di atas dunia. Bahkan, dia kata kemudian tidak cukup dengan azab di atas dunia. Pada hari kiamat, menghina Allah akan mereka itu, yakni diazab dengan neraka. Rupanya hak kena atas dunia, kena puput bangunan, reban jatuh, timpa penduduk dia, mati habis semua. Itu Tuhan kata itu tak ada apa, itu kecil. Hak lagi dahsyat, aku simpan untuk kena di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita akibat yang menimpa orang yang nak lawan dia. Wa yaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum tushaqquna fihim. Dan lagi berkata Allah Taala bagi segala kafir atas lidah malaikat, mana syarik aku dulu? Syarik ni maknanya associate, maknanya orang yang disekutukan dengan aku dulu. Di hari akhirat esok Tuhan tanya balik kepada orang yang sembah asnam, yang sembah berhala ni. Tuhan kata aina syurakai, mana dia orang yang dulu masa hampa hidup hampa syirikkan dia dengan aku, hampa sembah aku, tapi ada juga satu berhala perantara di antara hampa dengan aku. Mana dia yang hampa kata begitu power di atas dunia dulu? Mana? Tuhan kata.
yang ada kamu dulu bersalah-salahan dengan orang mukmin pada mereka itu. Yang hampa masa hidup di atas dunia dulu, hampa duk clash dengan orang Islam ni pasal berhala ni, pasal tokong ni. Orang Islam sembah Allah, hampa sembah tokong. Tapi hampa kata, kami sebenarnya sembah Allah juga. Cuma tokong ini sebagai macam-macam cerita hampa duk buat ni, mana dia tokong-tokong tu? Tuhan tanya. Sekira-kira kamu atas dunia dulu, kamu sembah asnam, kamu tidak sembah Allah. Dan orang mukmin sembah Allah, tidak sembah asnam. Qala allazina utul ilma, pada hari akhirat esok telah berkata oleh segala mereka yang diberi ilmu, yakni daripada kalangan anbiya dan orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Di hari akhirat esok, nabi-nabi dan orang yang beriman bila tengok orang kafir duk kena ganyang dengan api neraka ni, para nabi dan orang yang beriman kata, innal khizyal yawm wasu 'alal kafirin, bahwasanya kehinaan pada hari ini, yakni hari akhirat ini, dan kejahatan pada hari akhirat ini tidak lain melainkan orang kafir yang akan kena. Masa tu siapa yang Islam, mati Islam. Di hari akhirat esok bila tengok orang kafir duk kena azab, masing-masing kata, alhamdulillah kita tak silap pilih dah hati dunia dulu. Kita pilih Islam, memang tak silap. Tengoklah apa jadi kepada orang yang tidak terima Islam. Inilah akibat mereka di hari akhirat. Allazina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, iaitu segala mereka yang memati akan mereka itu oleh malaikat maut, hal keadaan zalim mereka itu akan diri mereka itu, yakni mati kafir kerana tinggal beriman semasa di atas dunia. Orang yang nak jadi susah di hari akhirat itu orang yang macam mana? Allazina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, orang yang masa malaikat maut mai nak tarik nyawa dia dalam keadaan zalim pada diri dia sendiri, maksudnya kafir. Tuan-tuan, orang kata apa kalau kita ditakdirkan Allah mati pukul 9 malam saat lagi? Kalau kita ditakdirkan mati pukul 9 malam saat lagi, 31 Ogos baru ni sahabat seorang meninggal, umur 39, duk kerja hotel, budak bagus. Dia jadi manager bahagian sale ke apakah, sale manager ke apakah satu hotel di sebelah Batu Ferringhi. Budak bagus, duk ikut kuliah. Habis kerja shift siang. Sepatutnya bila habis itu dia sat lah, dia duduk sat apa, settle yang tu yang ni apa semua, dia balik. Tengok tak balik, duduk di bangku. Kawan-kawan pun dia duduk abang, sebelum tu dia kata letih. Awak letih atau dia kata hari ni awak letih atau. Tengok sampai pukul 11 duduk bangku tu lagi. 11 malam. Habis kerja pukul 5 lebih. 11 malam duduk, tak pernah dia buat lagu ni. Panggil, rupanya tak ada dah. Tuan tengok ni, yang kata cara kematian yang mutaakhir ni, dia rumah macam ni. Kalau kita ditakdirkan nak mati pukul 9, tuan-tuan, pukul 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, itu saat-saat sangat penting bagi kita. Ni yang kita doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, bagilah ending saya, penamat hidup saya ni bagilah cantik. Penamat ni apa tuan-tuan? Itu saat-saat akhir itu. Kalau nak mati pukul 9, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, itu saat yang sangat kritikal. Saat yang sangat penting. Saat yang kita ni kira, kalau boleh tak maulah pergi duk buat benda pelik-pelik, benda dosa, benda nak jadi masalah ke kita. Kalau boleh tak mau buat pada masa tu. Pasal apa? Pasal itulah saat yang sangat diambil kira. Tuan-tuan, cerita masa nak menghadapi sakarat. Sakarat ni maksud dia mabuk. Kan? Maksudnya orang yang nak mati ni dia dalam keadaan sakarat.
Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi betul-betul dalam keadaan nazak, tengok dalam Bukhari ada, dan Sahih Muslim pun ada, Nabi minta satu qadah, satu bekas air, mangkuk. Aisyah bawa mai, Nabi celuk tangan, sapu muka. Nabi kata, sesungguhnya kematian itu ada sakarat dia. Sakarat itu satu keadaan yang tak tahu nak apa, takut pun ada, keadaan tu cemah pun ada, keadaan gerun pun ada. First experience nak menghadapi mati. Mati ni dia tidak ada experience kedua, tidak ada experience ketiga. Itulah satu-satunya pengalaman yang kita nak kenal lalu. Oleh kerana dia satu benda yang kita tak pernah lalu. Maka orang yang nak menghadapi sakarat itu, dia takut, dia cemah, dia bimbang, dia confused, dia keliru, dia dibayangi oleh dosa-dosa lama dia. Dia duduk dalam ui tuan-tuan, tak tahu nak abang masa tu. Hanya orang yang melalui sahaja yang tahu. Macamnya dahsyatnya tu, detik akhir itu. Nabi SAW, manusia yang dipelihara Allah, dia okey. Minta ayam, celuk tangan, sapu muka, tu. Itu Nabi kata, sesungguhnya mati itu ada sakarat dia. Inilah sangat penting yang kita sangat takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terkelak nyawa. Tak habis lagi. Terkelak nyawa tu, dia mai pula tempoh masa, dia antara terkelak nyawa dengan nak pergi kubur pula. Satu lagi tempoh masa. Yang satu cerita mai dalam hadis. Kalau sekiranya orang yang mati tu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mayat duk usung tu, dia duk suruh supaya disegerakan dia ke kubur. Ni, adik-beradik kata, tunggulah kita simpan petang saat ni lah, kita simpan lepas asar. Kalau boleh, mayat tu nak bagi apa? Simpan aku cepat. Pasal apa? Kubur tu raudah min riyadil jinan. Kubur tu taman syurga duk tunggu aku. Awak apa duk buat lambat ni? Kata Allah, lepas asar anak Kuala Lumpur tak sampai lagi, telefon dah tahu nak, bagan serai, kita tangguh sat boleh dah Tok Imam. Kita buat pukul 6 ke 6.30 ke. Tok Imam kata jangan lambat sangat, sat lagi maghrib. Tak apa. Duk buat lambat. Mayat tu dia kata, kalau boleh cepatkanlah. Pasal apa? Sebab dia nak pergi ke taman syurga. Dia nak pergi ke raudah min riyadil jinan. Kalau mayat itu sebaliknya, duk usung dia buat pergi kubur, dia duk tanya, apa nak bawa aku pergi mana? Apa nak bawa aku pergi mana? Benda ni diceritakan di dalam hadis-hadis yang sahih. Tu cerita apa? Cerita daripada terlucut nyawa sampai kena masuk kubur. Satu cerita mai dalam hadis Nabi SAW. Dia mai pula cerita yang kata, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Hak ni pula satu cerita gerun lagi duk ada. Daripada selesai ke bumi perata tanah tu, nak boleh ke bunyi sangkakala ditiup noh, nak bangkit daripada kubur tu. Itu pula satu tempoh masa. Kalau sekiranya dia orang yang beriman, Allah jadikan kubur dia ni maddal basar. Dalam hadis kata, luah seluah mata memandang. Tapi kalau dia orang yang penuh dengan masalah, Allah jadikan kubur dia ni sempit sampai tulang rusuk pun berselisih. Begitulah keadaan sehingga sangkakala ditiup. Cerita hak kita nak lalu ni tuan-tuan lagi panjang daripada hak kita dah lalu dah di atas dunia ni. Susah senang kita di sana bergantung kepada sejauh mana ikhlas kita di dalam beragama pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kerana itulah ayat yang kita baca, ayat 28 surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala kata, allazina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, iaitu orang yang memati mereka itu oleh malaikat maut, hal keadaan depa pada waktu nyawa nak cabut tu, depa dalam keadaan zalim akan diri mereka sendiri. Mati di mana? Mati tengah mabuk arak. Wal iazubillah. Mati di mana? Mati ketika tengah buat zalim ke orang. Wal'iyazubillah.
Mati di mana? Mati di rumah sundal. Wal'iyazubillah. Mati di mana? Mati ketika dia buat benda haram. Wal'iyazubillah. Saat-saat akhir itu counted, dia ambil kira dan akan dilunas di depan Allah Subhanahu wa taala. Akan menurut ketika hendak mati itu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alqawus salam, maka melontar mereka itu akan menurut ketika hendak mati. Itu dia, bila dekat nak mati ni, fa'alqawus salam, Allah lempangkan, lontarkan kepada mereka ni rasa surrender. Rasa surrender ni maksudnya apa? Orang yang nak mati, bila dia start nampak malaikat maut mai, pada masa tu dia habislah. Segala ego dia pun habis dah, segala sombong dia pun habis dah, segala besar diri dia pun habis dah. Pasal apa? Allah sudah angkat hijab yang menutup mata dia, yang menutup penglihatan dia, pandangan dia. Dia sudah nampak malaikat maut mai. Kalau malaikat tu mai dengan pakaian serba putih, dia tahu dah yang ni good news, satu berita baik untuk dia. Tapi kalau bila Allah angkat hijab, dia nampak malaikat maut mai dengan pakaian serba hitam, dia tahu dah habislah dia. Pada ketika itu, Tuhan kata apa? Fa'alqawus salam. Dicampakkan ke dalam hati orang yang nak mati ni rasa surrender dalam diri dia. Habislah dia masa tu. Suara nak cakap terah pun tak keluar dah. Nak cakap sombong pun tak keluar dah. Pasal apa? Pasal sudah nampak benda yang dia duduk dengar telinga sebelum ni. Sudah nampak depan mata. Dan satu tafsir lain dia kata, ketika itu bukan ketika nak mati. Ketika nampak api neraka. Ini dah dua tafsiran pada ayat ni. Hak satu, kata bila dia nampak malaikat maut, dia dah mai dah. Surrender tu dah mai dah. Lagi satu kata apa? Di hari akhirat esok, bila api neraka dinyalakan di depan dia, masa tu habislah dia. Dia surrender dah. Baik, apa dia kata dalam keadaan surrender tu? Dia kata, ma kunna na'mal min su'. Tiada ada kami, yakni daripada dulu lagi kami tidak pernah buat kerja maksiat kufur ini. Dia pergi deny, dia pergi nafikan apa hak dia buat sebelum ni. Pergi tengok malaikat maut mai baju hitam, dia tahu dah apa yang dia duk buat selama ni silap. Dia kata dekat malaikat dah, dia kata saya tak pernah buat benda salah. Nak mohong lagi masa tu. Dah, dia kata saya tak pernah. Ma kunna na'mal. Tidaklah kami ni pernah buat min su'in, daripada benda su', benda jahat sebelum ni. Saya tak pernah buat jahat. Dia kata kat malaikat, waktu nyawa nak cabut keluar ni, dia pergi kata saya tak pernah buat jahat. Dah, saya tak pernah buat jahat. Saya tak pernah lawan Tuhan. Saya tak pernah tolak hadis Nabi. Saya tidak pernah cerca Islam. Saya tidak pernah hina agama saya. Dua kata lagu tu. Sambung ayat, dia kata, bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Bahkan kamu dulu buat jahat sebenarnya. Malaikat kata dekat dia, sudah. Masa hang sudah habis. Aku nak abang kata, hang jahat. Ni, Allah cerita dekat kita dalam ayat ni, detik-detik akhir, orang jahat waktu nak mati. Oh, dia kata dia tak buat jahat. Malaikat kata, bala innallaha alim. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala tahu. Hang jahat tak jahat, Allah Ta'ala tahu. Bima kuntum ta'malun. Apa yang hang buat selama ni, Tuhan tahu. Hang kata apa pun tak pakai dah. Pakai hak Tuhan tahu punya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadkhulu abwaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka masuklah kamu akan segala pintu neraka Jahannam, hal keadaan kekal kamu di dalamnya. Duk kata dak, saya tak buat jahat tu jahat. Malaikat kata dak, hang sebenarnya jahat. Tuhan tahu. Cerita dia lagu ni, pilih pintu neraka mana, pergi masuk. Tuan-tuan, neraka ni kita pandai terang macam mana pun tak nampak. Melainkan Allah angkat hijab bagi kita nampak yang kata neraka. Oh, beriman habis satu muka bumi ni. Tapi tidak akan berlaku benda tu. Melainkan pada Nabi SAW. Nabi sudah diangkat hijab, sudah nampak neraka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka sejahat-jahat tempat kembali segala orang yang takabur itu ialah neraka Jahannam.
Firman Allah, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Ini dia mai pula cerita orang yang beriman. Maka dikata bagi segala orang yang takut Allah Subhanahu wa taala, apakah yang diturunkan oleh Tuhan kamu kepada nabi kamu itu? Orang tanya orang-orang yang beriman, Allah turun apa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata mereka itu, kata orang yang beriman, turun kebaikan. Orang beriman kata Allah sudah turunkan Quran. Quran itu kitab kebaikan. Itu orang beriman punya jawab. Lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah waladdarul akhirati khair walani'ma darul muttaqin. Untuk segala orang yang berbuat kebajikan pada ini dunia, yakni dengan iman dan taat. Orang yang beriman, orang yang macam mana? Orang yang masa hidup di atas dunia, dia buat kebajikan. Dia buat baik. Dia beriman dan dia taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi mereka ini balasan baik. Dan dapat kebajikan balasan di atas dunia, dan bermula di negeri akhirat itu terlebih baik lagi balasan. Itu dia. Quran kata apa? Orang yang buat baik atas dunia pun dapat baik dah. Dapat baik apa? Orang kata baik. Atas dunia, kalau kita ni baik, orang kata kita baik. Kan? Bulan 4 tu kita dah baca hadis. Kita dah baca hadis cerita mayat usung ni. Nabi tengok satu mayat lalu, Nabi bangkit berdiri. Nabi dia berdiri. Walaupun mayat orang kafir. Mayat lalu. Walaupun mayat tu Yahudi, bukan orang Islam, Nabi bangkit berdiri. Pasal apa? Pasal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ni kok mana pun balik kepada Allah. Dia Islam kah, dia kafir kah, dia apakah, dia mati, dia balik kepada Allah. Sama aja. Kita bangkit respect. Sahabat tu bercakap, kata dia ni apalah, punyalah bagus di atas dunia ni, nak cari orang macam dia ni tak ada lah. Dengan pemurah, dengan semua komplit ada dekat dia. Tak ada dah orang nak ganti orang macam dia. Orang puji. Ni, mayat lalu ni, semua orang puji. Baguslah nak cari orang macam dia ni, tak ada lah. Tak pernah dengar marah ke orang. Baguslah nak cari orang macam dia ni, pemurah. Baguslah nak cari orang macam dia ni, cukup jaga kemasyarakatan. Bagus, puji. Nabi dengar, Nabi kata wajabat. Wajabat, wajabat. Nabi kata wajib, ke atas dia wajib. Tu saat lalu pula satu mayat lagi. Diorang tanya, sampai berapa orang mati hari tu? Biasalah, mati sampai 2-3 orang. Biasa. Tambah di Mekah, Madinah ni. Kan? Habis-habis semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada saat bunyi ya. As-salatu ala al-amwat. Amwat maksudnya apa? Ramai. Kalau kita as-salatu ala al-rajul, satu lelaki mati. As-salatu ala al-mar'ah, satu perempuan mati. As-salatu ala al-tifl, satu budak mati. As-salatu ala al-amwat, meneru kat mati. Dan kau masuk pun tu, dia punya banyak mayat kita ada tengok, ramai mati hari ni, ramai. Habis-habis semayang tadi, pegang kau tengok nu kereta mayat tunggu di gate nombor 1, gate Abdul Aziz, tepi pintu istana Jabal Qubais tu, kereta mayat tunggu sampai 7 biji. Mana 7 mayat tu ada hari ni? Biasa. Di zaman Nabi, satu mayat lalu, orang pakat puji kata bagus, Nabi kata wajib ke atas dia. Tu sampai mayat yang kedua, pakat duk condemn. Allah, dia ni patut memampui 2-3 tahun dulu pun. Macam tu banyak orang duk gasak. Orang, contoh yang kata orang ni, dia tunggu apa? Dia kira tangan pegang beri temaga, dia kan nak sentai. Kan? Mati-mati dia kata, Allah, dia kata dia patut memampui 2-3 tahun dulu, tak apa, menyusah orang betul. Nabi kata wajabat, wajabat, wajabat. Cerita tak elok pun wajabat. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, ni apa cerita tadi? Mai satu mayat, semua puji pun kata wajabat ni. Apa cerita? Nabi kata, hak mai tadi semua orang kata bagus, wajabat. Maksudnya wajib ke atasnya syurga.
Ni hak mai ni pakat dubuh beri temaga atas belakang ni. Nabi kata wajibat. Maksudnya wajib ke atas dia neraka. Pasal apa? Imam Nawawi dalam menghuraikan hadis ni dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi kata apa? Dia kata Allah mengilhamkan ke dalam hati orang ramai ni. Kalau dia tu betul-betul bagus, walaupun musuh masa dia atas dunia, mulut dia akan terbit kata bagus. Walaupun atas dunia ni musuh, pasal apa? Pasal parti misalnya. Aku parti botol kelorong, hang parti botol toyo. Aku dengan hang memang tak lebih. Pasal parti. Jadi kira sebut nama, kira condemn. Sebut nama, condemn. Bola ni tak nanti tinggi, nak smash. Mai parai mata pun smash. Pasal apa? Musuh politik. Mana boleh lepas? Mesti sidai cukup-cukup. Musuh politik. Mati kawan tu. Bila mati, mulut ni dia keluar mai. Dia kata bagus dia ni tak macam hak lain. Dia pergi kecuali pula. Dia pergi kecuali Syekh ni seorang. Dia kata dia ni tak macam hak lain, tapi hak lain ni memang tak boleh pakai aku, tapi dia ni bagus. Dia buat kecuali dia buat seorang. Yang boleh terbit di mulut dia puji itu pasal apa? Imam Nawawi kata Allah mengilhamkan dalam hati orang ni. Dia tak payah bohong. Dia marah kau nak pun, korang-korang pun dalam hati dia. Dia kata, dia ni bagus, kalau ada dia ni bagus, kalau tak ada dia ni teruk lagi. Puak ni kata, dia pergi ingat lagu tu pula. Nampak tuan-tuan? Ini ilham yang Allah campak dalam hati manusia. Kalau betul-betul bagus. Kesimpulan daripada hadis tu apa dia nak abang kat kita? Dia nak suruh kita ni jadikan diri kita orang bagus. Supaya kawan dan lawan mengakui baiknya kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat kita duk baca ni, walillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Yakni bagi segala orang yang berbuat kebajikan pada ini dunia, yakni dengan beriman, dengan taat masa di atas dunia, dapat kebajikan dan balasan baik di dunia. Kalau dia orang baik atas dunia lagi orang puji dia kata baik. Dan bermula di negeri akhirat itu lebih baik lagi balasannya di sisi Allah. Akhirat itu saya cakap lah, dia disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa nak mati, Quran kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu cerita orang baik mati. Orang baik mati ni disambut, dialu-alukan dia untuk balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka baginya di akhirat esok syurga, dan sebaik-baik tempat kembali bagi orang yang muttaqin itu ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adnin yadkhulunaha. Masuk mereka itu di dalamnya selama-lamanya. Orang baik-baik ni masuk syurga. Syurga itulah tempat dia duduk selama-lama. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir daripada bawah syurga itu segala sungai air tawar. Ini saya selalu sebut ni, mana ni tak tahulah, tentu sangat menarik tempat ni. Allah Subhanahu wa taala bila dia sebut aja pasal syurga, dia sambung tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah syurga itu sungai-sungai. Apa dia tak tahu, tapi mesti something yang cukup special. Maka kerana tu Allah ulang sebut berkali-kali. Yang kata syurga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lahum fiha ma yasha'un. Bagi yasha'un tu baca panjang tu. Dia tulis tu tak betul tu. Lahum fiha ma yasha'un. Dia baca panjang macam tu. Bagi mereka itu pada dalam syurga itu barang yang kehendak mereka itu, iaitu daripada nikmat dan lazat suka. Masuk syurga ni nak apa pun dapat. Nak apa pun dapat. Teringat aja dalam hati ni nak apa, Tuhan bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang tiada terlintas di hati dan tiada terlihat oleh mata dan tiada pernah terdengar oleh telinga, ada di dalam syurga. Duk tunggu nak bagi ke dia.
Firman Allah, kadzalika yajzillahul muttaqin. Seperti balasan itulah membalas Allah Subhanahu wa taala akan segala orang yang muttaqin. Orang yang jadi orang yang bertakwa, orang yang baik-baik di atas dunia ini, inilah balasan yang Allah sediakan kepada mereka. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Dan segala orang yang mati akan mereka itu oleh malaikat hal keadaan mereka itu suci daripada kufur dan dosa. Ni orang yang masa dia nak mati itu ending dia cantik. Ni pula nak cerita. Meninggal duk tunggu nak sembahyang subuh, meninggal. Allahu akbar. Anugerah. Meninggal tengah sembahyang tarawih. Allahu akbar, anugerah. Meninggal tengah duk baca Quran. Tengah duk baca Quran, tengok-tengok duk sembah atas mushaf Al-Quran. Pipi tengok tak ada dah. Alhamdulillah. Itu di antara bentuk kematian yang Allah sebut dalam Quran, allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, iaitu orang yang mematikan mereka itu oleh malaikat hal keadaan dia dalam keadaan suci, bersih daripada kufur dan dosa. Cantik. Yaquluna salamun alaikum, berkata malaikat bagi orang-orang yang baik-baik ini, yakni ketika nak mati, salam alaikum. Tu dia. Malaikat mai nak ambil nyawa dia, malaikat bagi salam ke dia. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Malaikat mai bagi salam. Selamat atas kamu. Dan dikata bagi mereka itu pada akhirat, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Dan masuklah kamu ke dalam syurga. Balas dengan barang yang ada kamu buat amal kebajikan di atas dunia. Masa nak mati, malaikat mai dengan penuh sopan. Mai bagi salam kat dia. Salamun alaikum. Boleh tak tuan-tuan kita hantar SMS, kita tulis salam saja? Kita tak tulis assalamualaikum, kita tulis salam. Boleh tak boleh? Ni Quran duk cerita ni, boleh lah. Salam. Salamun alaikum, salam. Salam itu ucapan sama-sama ahli syurga. Di syurga esok. Siapa kata salah? Tak salah daripada lepas dalam Facebook kata salah pula benda tu lah. Tak ada kerja betul dia ni. Pidu buat keluar benda-benda lagu ni. Abu anak bercakap ni cara nak tulis insya-Allah ni kena 3 patah perkataan. Tak boleh tulis 2 lah. No. Yang orang Islam duk kena bunuh martah, duk bincang pasal insya-Allah 2 patah ke 3 patah. Apa rais? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Quran kata apa? Orang yang tayyibin, orang yang baik-baik ni bila nak mati, yaqulun, malaikat semua mai masa nak cabut nyawa, malaikat kata salam. Salamun alaikum. Salam, selamat ke atas kamu semua. Baru bismillah cabut nyawa dia. Begitu. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam syurga sebagai balas kepada apa yang kamu buat kebajikan di atas dunia. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Dan tiada minta mereka itu, yakni segala kapiang itu, melainkan bahawasanya datang akan mereka itu oleh malaikat maut bagi ambil nyawa mereka itu saja. Au ya'tiya amru rabbik, atau datang kerjaan Tuhan engkau daripada azab ataupun hari kiamat. Kadzalika fa'ala alladzina min qablihim, seperti yang demikian itulah telah berbuat oleh segala kapiak yang dahulu daripada mereka itu, yakni kapiak-kapiak yang dahulu kala dusta mereka akan rasul mereka itu dan dibinasakan mereka itu semuanya. Dia nak beritahu apa? Lawan Tuhan ni, kesudahan dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tiadalah zalim akan mereka itu oleh Allah, akan tetapi mereka zalim diri mereka sendiri. Tuhan tak buat zalim dekat mereka, tetapi mereka sebenarnya yang menzalimi diri mereka sendiri. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung ayat fa asabahum sayyi'atu ma amilu. Maka kena atas mereka itu oleh kejahatan barang yang mereka itu kerja, yakni balasan neraka. Lepas ni dia nak tengok cerita depa dibalas dengan neraka. Wallahu a'lam.
Lepas ni tuan-tuan dia akan main cerita tentang kepercayaan khurafat. Kepercayaan khurafat. Kalau dalam masyarakat Arab dulu, mereka dengan unta. Dan mereka dengan unta. Dia ada unta, dia panggil unta bahair. Ada unta, dia panggil unta sawaib. Kepercayaan mereka. Yang kata unta bahair ni, unta tu bila beranak 5 kali. Kepercayaan. Orang putih kata superstition and belief. Kepercayaan karut-marut ni. Dia percaya kata unta ni bila dia beranak 5 kali dan anak yang kelima pergi main anak jantan. Maka unta yang beranak 5 kali, anak kelima anak jantan ni hendaklah dirabitkan telinga unta tu. Berkoyak, potong bagi rabit. Dan unta tu tak boleh siapa pergi duduk sembelih makan ke apa semua. Bagi rabit telinga tu makna unta ni kira tak boleh apa lah. Maka unta tu dipanggil bahair. Tak ada apa saja karut. Kepercayaan. Unta sawaib ni pula dia unta yang mereka buat nazar. Buat nazar. Dia bernazar kata kalau anak dia apa macam mana ke apa ke, dia kata unta ni dia nazar lah. Jadikan unta sawaib. Unta yang dilepas. Dia jadi unta tak ada tuan. Sebab tuan dia kira dah nazar dah. Kalau apa dapat ni, dia nak lepas unta ni, maka unta tu jadi unta sawaib. Lepas duduk, tak ada tuan. Melilau wang win sana sini, apa seorang nak tangkap sembelih makan pun tak boleh, susu dia pun tak boleh duk perah apa semua. Dia jadi unta melilau sampai memperih unta tu. Pasal apa? Pasal dia sudah diniatkan nazar. Maka dia ni tak boleh siapa sentuh dia. Kepercayaan. Dan kalau kita kaitkan dalam masyarakat kita pun banyak jenis macam ni. Beli rumah baru, nak masuk bila, mak dia tahu nak masuk bila ni, rumah baru ni. Dia abang ingat ni kot cuti sekolah ni nak masuk kot. Dia ambil duk kira buat tu. Tak boleh lah. Tak boleh mak, saya mesti kena masuk cuti sekolah ni. Saya mesti kena masuk cuti sekolah ni, saya tak ada masalah lain dah. Tak boleh, dia kata. Ni, yang kata mak ni pun. Tak boleh. Dia pasal apa? Dia ada kitab dia pula, kata tak boleh masuk masa tu. Pasal apa? Pasal apa tu kadang-kadang tak ada explanation pun. Tapi tak boleh. Hanya duk bantah orang tua-tua kata. Nak main cengih. Hanya duk bantah orang tua-tua kata. Orang kira dah ni. Dia kata kira dah tak boleh. Dia kata, mana ada hari sial. Tuhan buat hari semuanya baik-baik belaka. Tak ada hari sial. Pasal apa? Pasal kepercayaan. Kepercayaan. Benda-benda ni berlaku dalam masyarakat dulu lagi. Dan kita akan baca, akan datang insya-Allah. Dalam mukadimah kita baca cerita tentang Nabi SAW sembahyang gerhana matahari. Kan? Matahari gerhana. Bila matahari gerhana, Nabi terus pergi sembahyang. Sembahyang gerhana matahari, Fatihah, surah, rokok. Bangkit daripada rokok, sami Allahu liman hamidah, sambung lagi. Baca apa semua, rokok lagi. 2 kali rokok, baru sujud. Antara dua sujud, sujud. Bangkit rakaat kedua. Baca Fatihah, baca surah, rokok. Bangkit pada rokok, sambung baca lagi. Mau baca lagi, rokok lagi. 2 kali rokok juga, lepas itu baru sujud. 2 kali sujud, baru bagi salam. Jadi bila, dan tiap-tiap satu rakaat tu punya panjang Nabi baca. Habis Nabi berkhutbah. Kan? Sembahyang gerhana. Nabi berkhutbah. Dalam khutbah Nabi itu Nabi beritahu. Kan? Nabi kata satu benda nak peringat. Berlakunya fenomena gerhana ini bukan kerana ada siapa beranak mai, dan bukan kerana ada siapa-siapa mati. Maka dengan tu jadi gerhana. Tak ada kena-mengena dengan orang diberanakkan dengan orang yang mati. Tak ada. Nabi kata. Sebaliknya ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu nak memurnikan akidah daripada kepercayaan yang macam-macam ni. Nabi bagi clear, benda ni tak ada sangkut dengan kepercayaan kawan apa-apa. Ini hanya tanda kekuasaan Allah. Lepas tu Nabi explain di hujung khutbah dia tu. I explain tu yang bulan depan tu. Ada lagi explanation Nabi tu. Dan Nabi sebut satu nama, dan nama tu ada sangkut dengan unta bahair, unta sawaib ni. Yang tu nak kena tunggu bulan depan. Kan? Jadi nak ceritanya kata apa?
Satu kejadian tu dia relates, dia berkait di antara satu sama lain. Nah, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk dan hidayah kepada kita dan kita kekal di atas jalan kebenaran dia, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.